harta anak ni ayah. Ayah aja. Tok dia lah. Kalau tok pun tak ada, jatuh ke siapa? Saudara. Adik-beradik. Beradik. Adik-beradik aja. Jadi senang tak isteri nak berhubung dengan adik-beradik pula. Okey. Kalau adik-beradik yang sporting, okey. Kalau adik-beradik yang nak juga, yang pecah amanah semua apa, that's why kena ada kita menjaga, kena lantik seorang penjaga untuk anak. So kalau buat wasiat, kita boleh lantik isteri sebagai penjaga anak. Kalau tak buat, bermakna isteri hanya menjaga kasih sayang anak je, untuk membesarkan anak semua apa, makan minum, duit semua apa, semua dipegang oleh waris lelaki. Dia senang nak faham apa? Wali. Wali lah. Tok kan boleh jadi wali. Mak tak boleh jadi wali. Kan? So, siapa lagi wali kepada anak-anak? Mak saudara dia. So, bahagian rezeki, bahagian harta pun mak saudara. Jadi kat situ yang Jadi kalau kita buat Dua-dua situ kan? Dua-dua. Kedua lah. Kalau kita buat wasiat, penjaga harta, kita latih Salihin lah sebagai kita punya ni. boleh nak latih Asalihin sebagai penjaga harta pun boleh, ataupun nak lantik individu pun boleh. Lepas tu untuk pembahagian faraid tu, waris faraid tu kita kena mention jugalah berapa-berapa semua. Tak perlu. Tak perlu. Lepas tu kalau berlaku kematian macam mana Salihin akan uruskan? Dia gini. Dia kalau kata contoh kalau kita menyatakan rumah tu milik Zana. Okey, belum. Okey, rumah milik Zana. Yalah harta sama. Okay. Selama ni nama Zara. Okey, Lepas pada tu dalam wasiat tu tulis, jika mati penama untuk rumah tersebut bagi kepada isteri Zana 100%. Okey. Boleh tak? Satu gini sebab rumah tu beli pasal lepas dah kahwin. Jadi boleh tutup juga untuk harta sepercarian. Ada tak bukti untuk azan atau untuk harta sepercarian? Itulah surat surat nikah lah. Surat nikah. Okey, surat nikah. Macam-macam orang boleh buat. Ada setengah orang yang tamak, dia tulis Zana tidak melaksanakan tugas harian di rumah, menyeksa suami. 1 sen tak dapat tutup harta sepercarian. Okey. Tidak menjaga hak sebagai seorang isteri yang baik. Okey, tak menjaga nafkah apa semua gitulah. Dia zahir dan batin. Contoh so kat situ dah terbatas terus hak sepencarian. That's why dia ada apa? Kata tu. Perolehan aset bersama. Yes. So, tu lagi kemah. Baru diisytiharkan awak ni gitu. Dah kalau ni wasiat tambah PAPB. Ya. Tak payah buat perhibah. Perhibah tu lagi kemah daripada PAPB. Pula. Ya. Sebab apa? Wasiat tu perhibah kan. Hibah ni kan hak mutlak. Okey. Saya dah ada wasiat. Kenapa saya perlu ada hibah? Wasiat dah ada, kenapa ada hibah? Hibah apa tu? Hibah takaful. Taklah hibah harta ke hibah takaful? Hibah takaful sebab apa kena ada? Sebab untuk pengurusan pembahagian harta melibatkan kos yang banyak. Itu pertama. Jadi kos pengurusan lah. Kos pengurusan. Kalau harta berapa? Wasiat sendiri tu kuat ke tak wasiat tu? Wasiat tu kuat. Macam contoh hak penjagaan anak tadi, itu satu. Pentadbir, melantik pentadbir. Wasi. Itu tak boleh ditentang. Okey. Lepas tu kalau kita nak bagi kepada anak angkat, iaitu pun tak boleh nak bangkang. Dia 1/3 daripada harta boleh bagi kepada orang luar. Macam aset Ajon nak letak nama saya sebagai penerima 1/3. Orang lain, keluarga Ejong kata tak puas hati. Dia ni dapat 1/3 banyak ni. Sedangkan dia tak ada pertaliah. Ya.
Kita berdua kan ada pertalian. Tak ada kan? Tapi Ejon boleh bagi kat saya. 1/3 saja. Kalau lebih boleh dipantau. Benda tu tak boleh terbatal walaupun dinidakkan oleh waris barai. You, sebab dalam wasiat tu memang dah ada. Okey, awak tak puas hati, jom naik mahkamah. Boleh terbatal? Boleh terbatal bagi kepada anak ataupun isteri. 1/3 tu. Dok, John nak hadiahkan kereta, rumah semua kan. Oh, kalau saya mati nak bagi kepada anak rumah ni. Rumah ni bagi kepada isteri. Mak John tak puas hati, ayah John tak puas hati. Terbatal. Bahagian pembahagian. Wasiat tu tidak batal. Pembahagian terbatal. So, bila pembahagian terbatal, maknanya kena ikut faraid. tapi hukum wasiat tu tak terbatal. Hukum Kalau orang tu nak teruskan juga, boleh tak? boleh. Dosa lah. Tak. Kena dapat persetujuan waris. Waris tak bersetuju, kena bagi faraid bagi yang tak bersetuju. Sebab wasiat tak sah kan kalau kita bagi 100% pada anak Dia, dengan isteri. wasiat ni kita menyatakan hasrat. Menyatakan hasrat tidak bermakna kita dah bagi. Saya berhasrat, contoh saya berhasrat nak bagi hasrat ni kepada awak. Saya tak bagi lagi. Tapi kalau kata hasrat ni kawan asyik guna, ambil kan apa? Bermakna dah jadi hak dah. Sekarang ni baru hasrat. Kawan berhasrat nak bagi hasrat ni ke Dema. Dema dah dapat belum? Tak lagi. Okey. Hak ni kawan bagi ke Dema, ambil lah. Ke Dema. Tak jadi dah hak kawan. Dah jadi harta Dema lah. Sebab dah bagi. Hak ni hasrat nak bagi. Nak bagi dengan dah bagi lain. Faham kan? Senang cerita awak nak faham, kes awak sendiri je. Tak payah nak buat andaian kes orang. Kes Zana diri. Zaru, kalau Zaru mati apa akan jadi? So bagaimana rumah yang ada? Siapakah yang berhak ke atas rumah tu? Okey. Lepas tu kereta apa semua. Contohlah nanti waris faraid menuntut. Kita macam kalau Zana akan akan letak juga portion beberapa persen untuk ayah dia. Kan? Kalau contoh ada orang tu dia tak letak untuk waris faraid dia, mana? Terbatal lah. Terbatal lah. Seles sikit, awak kena ada hibah tak? Selain daripada pengurusan duit kos. Okey. Aset terkumpul aset yang awak ada hari ni berapa? Rumah, KDSP, simpanan, emas, semua apa? Ada berapa juta? Berapa ribu? Berapa ratus ribu? 100 ribu. Nak bagi pengurusan semua apa tu, kalau tak buat wasiat, awak kena lantik wasi. Macam mana nak lantik wasi? Pentadbir. Macam mana nak lantik pentadbir? Pergi mahkamah syariah. Nak pergi mahkamah syariah, kita boleh pergi gitu ke kena lantik peguam? Peguam nak duit tak? No. So ada duit tak? Tak ada. So hibah takaful awak kena ambil. Hak tu baru aset 1 juta ke bawah. 1 juta ke atas naik mahkamah tinggi. Bukan mahkamah syariah. Mahkamah tinggi. Penjamin 2 orang tak ada ke? Penjamin sekarang ni dia letak 5 juta. Seorang kena 5 juta. Kalau aset contoh John ada aset 5 juta. Kalau nak bagi, nak agihkan harta tu kena ada seorang penjamin. Ada 5 juta juga. Contoh John, saya pun nak jadi pentadbir untuk membahagikan harta pusaka. Okey. Saya ni nak jadi wasi, kena dapat persetujuan waris-waris. Dan kena ada seorang penjamin. Nilai aset berapa? 5 juta. Bermakna saya kena cari penjamin yang 5 juta. Ada tak orang nak jadi penjamin 5 juta? Kalau saya seorang je kaya dalam keluarga, family saya tak ada orang kaya. So macam mana nak buat? Tak selesai. Berapa banyak harta yang tidak dituntut di amanah raya? Sekarang ni dah hampir 80 bilion. 80 bilion. Zaman lebih lagi mungkin 2 bilion tu. 80 bilion yang tidak dituntut. Sebab apa?
pengurusan pentadbiran tidak dilaksanakan. Costing. Costingnya. Ada customer saya jumpa, ayah dia meninggal, mati 2 juta aset. 2 juta, bini 2, anak lelaki, anak perempuan semua ada, besar-besar dah. Kena waktu bil 30,000. Peguam kira-kira okey 2 juta Okey, awak sediakan 30,000. Untuk pembukaan file, buka file saja nak tulis nama dekat file tu 1,500. Takut kita tak pandai nak nulis dekat file dia kan, 1,500. Buka file, okey, untuk pengurusan pertama masuk dulu 7,000. So, ada duit tak waris? Ayah dia tu akaun ayah dia kena beku. Freeze. Bila beku, kena cari duit lain tak boleh nak keluar. Rumah nak jual pun kena selesai dulu. Bisnes ada, kena selesai dulu faraid. Duit dalam bank kena beku. Duit bawah batas tak ada. Jadi nak kena ada 30,000. Ada duit 30,000? Tak ada. 30 ya ada. Jadi kalau tak ada 30,000, awak kena ada satu hibah takaful. So hibah takaful. Baik. Saya ambil sekali. So boleh close hibah takaful.